Ya. Ada soalan. Okey. Kalau kita lihat sekarang ni orang nampak UMNO ni bukan wadah utama lagi pada orang Melayu kan. Ya. Kenapa kita masih lagi Kenapa UMNO bukan lagi wadah utama untuk orang Melayu? Apa yang berlaku dalam pilihan raya yang lepas, kan? Bukan kerana UMNO ni dah tak kuat. Tidak. UMNO masih lagi hari ini merupakan wadah utama orang Melayu. Cuma kita kalah dalam pilihan raya kerana sabotaj dalaman. Kerana fitnah yang dilemparkan ke atas pemimpin kita. Kerana politik wang yang diamalkan oleh Perikatan Nasional. Siapa tak gelap mata bila dijolok dengan RM350, dengan RM200, RM150, RM500 sampai ke RM1,000. Ada yang dijolok secara terang-terangan di pejabat daerah di Terengganu. Di surau-surau dengan majlis angkat sumpah dan sebagainya, wallahi saya undi PAS. Jangan sekali-sekali kita menafsirkan jumlah kursi yang Perikatan Nasional ada hari ini sebagai kekuatan mereka. Saya tak nafikan mungkin sokongan UMNO di kalangan orang Melayu sedikit merosot. Saya tak nafikan. Sebab kita dah berperang dengan DAP, kita dah gambarkan DAP ni seolah-olah macam mana yang Mahathir cakap, anti-Islam, anti-Melayu. Berkurun lamanya. Kita nak bersihkan otak orang-orang Melayu ni, nak sucikan DAP. Sekelip mata boleh? Tak boleh. Kan? Orang Melayu masih takut dengan DAP yang mereka pernah kenal. Bukan DAP sekarang. Saya tak bimbang orang Melayu takut dengan DAP sekarang. Saya bimbang orang Melayu masih lagi ingat apa yang DAP buat ketika dia bersama dengan Mahathir dalam kerajaan. Yang ini yang menyukarkan kita. Mungkin untuk 6 buah negeri punya PRN, kita akan berhadapan dengan sedikit kerumitan untuk meyakinkan orang-orang Melayu. Tetapi percayalah, sikap tolak ansur kepimpinan DAP hari ini, dan pengalaman yang mereka ada, berada dalam kerajaan 22 bulan, bila tersilap mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati orang Melayu, yang mengguris perasaan umat Islam, yang menyebabkan seolah-olah macam tidak mengumpama bahasa Melayu. Ada juga gurisan yang menyebabkan ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong sendiri pun letak jawatan segera. Mereka juga belajar melalui pengalaman, dan pengalaman ini mengajar mereka supaya lebih menghormati apa yang sudah pun terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya yakin menjelang pilihan raya umum 2016 kita akan menyediakan pilihan raya umum yang ke-16, kita akan menyediakan minda orang Melayu untuk menerima hakikat bahawa DAP juga boleh berubah, seperti mana gerakan juga dulu daripada sebuah parti yang ekstrim, parti yang chauvinis, parti yang memulakan perarakan sehingga tercetusnya peristiwa 13 Mei, akhirnya boleh kita ubah. Boleh kita ubah ketika dia berada dalam barisan nasional. Saya yakin benda ni boleh jadi realiti. Orang boleh terima DAP. Okey? Ya. Ya. Kita masih lagi berperang dengan orang yang kantor, yang dibuang daripada UMNO ni. Okey. Kita tak menyatu padukan mereka balik. Itu soalan daripada warga netizen. Kita tak ada masalah kalau kita nak menyatu balik. Tetapi dengan orang yang macam mana? Kalau orang yang setiap hari mengeluarkan kenyataan-kenyataan untuk menghancurkan parti kita. Orang yang setiap hari mengerdik kepimpinan parti kita. Orang yang setiap hari memberikan gambaran yang buruk terhadap parti kita. Takkan orang macam ni kita nak ampunkan dengan cepat dan tarik balik mereka bersama kita. Tetapi jika ada di kalangan mereka ini, seperti mana yang diungkapkan dalam ucapan penggulungan Datuk Seri Zahid Hamidi, sekiranya ada di antara mereka yang benar-benar setia bersama dengan UMNO, benar-benar mahu bersama dengan UMNO kembali, mereka perlu tunjukkan bahawa mereka ni benar-benar menyokong UMNO.
tidak pernah berbelah bagi kesetiaan dia terhadap UMNO. Bantu kita dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini. Yakinkan akar umbi kita untuk memberikan dukungan kepada kepimpinan parti dan dukungan terhadap kerajaan perpaduan. Maka yang kena pecat mungkin akan diterima balik. Saya pernah kena pecat. Alhamdulillah, 1 tahun 9 bulan saya diterima balik. Alhamdulillah. Kan? Jadi kita kena buatlah. Tetapi kalau nak suruh kita terima orang macam Khairi Jamaluddin, walaupun dia tak menyertai Perikatan Nasional, lepas dia dipecat, hari ini dia dah keluar kenyataan, saya tidak akan menyertai Perikatan Nasional, tetapi saya akan jadi Perikatan Nasional friendly. You got to understand that. Saya akan jadi Perikatan Nasional friendly. Maksud dia mesra Perikatan Nasional. Dalam bahasa pasar yang korang mungkin tak faham ialah, aku tak yakin dengan Perikatan Nasional, tetapi aku akan bantu Perikatan Nasional menjahanamkan UMNO. So you expect the president of the party to take back people like this? Pakai otak lah, fikir. Betul tak? Di mana datang munasabah dia? Kan? Okey. Saudara Khairi Jamaluddin hari dia keluarkan kenyataan bahawa sebenarnya yang kerajaan perpaduan yang perlu risaukan bukanlah gelombang hijau, tapi gelombang rakyat yang tidak berpuas hati kepada kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani hari ini. Saya bersetuju dengan pandangan beliau. Apa yang dia cakap itu ada asas. Tetapi memang kita tak boleh nafikan juga gelombang hijau PAS ni juga memainkan peranan. Kita tak nafikan hari ini apa yang PAS bawa. Undi PAS masuk syurga, undi PH, undi BN masuk neraka. Ada orang Melayu yang cetek ilmu agama dia ni percaya. Ada. Jangan kita nafikan tu. Ada. Dan tidak dinafikan apa yang Wabi Khairi Jamaluddin. Contohnya lah tentang harga barang. Kita kena kita tak boleh nafikan. Akibat daripada peninggalan Muhyiddin, hutang-hutang yang ditinggalkan Muhyiddin, hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Mahathir dulu. Hutang kita berlipat 2 kali ganda, lebih lagi daripada 2 kali ganda, daripada 686.8 bilion 2017 hujung, hari ini sudah 1.5 trilion. So kita macam YB Rafizi cakap, reserve kita pun dah tak ada banyak. Itu sebab nak lakukan apa yang dipanggil sebagai intervention ataupun campur tangan. Kita nak beli ringgit. Di mana datang modalnya? Kita mewarisi sebuah kerajaan yang sakit. Siapa juga yang menjadi kerajaan selepas negara ini dirosakkan, diranapkan oleh Mahathir dan Muhyiddin, bukan satu kerja yang mudah. Bukan satu kerja yang mudah. Malah antara sebab kita ditolak dalam pilihan raya yang lepas ialah kita gagal menyelesaikan masalah-masalah ini. Adalah satu kesilapan besar. Selepas kita berjaya tumbangkan Muhyiddin, kita pula ambil alih pucuk pimpinan negara. Satu mistake besar yang dilakukan oleh kita. Sepatutnya kita insist on election. Bukan menabalkan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri di hujung corner sebelum pilihan raya. Ini satu mistake besar. Tetapi yalah, benda dah berlaku, nak buat macam mana? Hari ini kita kena bantu PMX ini untuk pastikan dia boleh bawa masuk balik foreign direct investment. Kerana bila kita bawa balik foreign direct investment, maka pendapatan negara akan kembali mengukuh. Bila foreign direct investment masuk, Bursa Saham Kuala Lumpur akan kembali mengukuh. Bila dia bawa masuk, dia bawa mata wang negara masing-masing. Sampai ke Malaysia dia kena tukar kepada ringgit. Penawaran ni, permintaan untuk ringgit akan bertambah, nilai ringgit akan mengukuh. Bila nilai ringgit mengukuh, barang-barang yang kita import akan jadi lebih murah.
barang-barang tempatan, bukan semuanya produk itu, ingredient dia tu datang daripada dalam negara saja. Ada sebahagiannya daripada luar negara juga. Bila barang daripada luar negara ini menjadi lebih murah, maka produk tempatan juga akan menjadi murah. Kan? Ini akan membantu untuk mengurangkan inflasi dalam jangka masa yang panjang. Tidak ada shortcut untuk menyelesaikan masalah ni semua. Tetapi kita kena faham bahawa kita kena pastikan bahawa negara ini mempunyai kerajaan yang stabil. Kalau Haji Hadi duk umum, sekarang ni kita akan tebuk atap. Hamzah Zainuddin, Hishamuddin semua mengumum bulan 8 ni kita akan tukar kerajaan. Pelabur-pelabur akan lari daripada negara ni. Kita tengok bila PMX jadi Perdana Menteri, Bursa Saham Kuala Lumpur kembali mengukuh, mata wang kita kembali mengukuh. Tiba-tiba bila mereka mula menggambarkan bahawa bila-bila masa kerajaan ni boleh tumbang, bursa saham jatuh balik, mata wang kita jatuh balik, hancur. Yang sengsara, yang terpaksa bayar kos lebih tinggi untuk barang-barang import, rakyat. Barang tempatan pun saya tak langsung, contohnya macam ayam ni di ternak tempatan, tapi dedaknya datang daripada luar negara, turut akan naik. Hari ni kita kena faham, telur ayam pun efek juga. Jadi kalau misalnya kita tak habis asyik politik, kerajaan mana pun yang menguasai kerajaan selepas ini, mereka juga tidak akan mewarisi sebuah kerajaan yang stabil. Ekonomi negara akan menjadi semakin teruk, dan jiran-jiran kita seperti Indonesia yang hari ini dulu satu ketika dahulu mereka hormat kita, mereka kagum dengan kekuatan ekonomi kita, mereka hari ini sudah berada di hadapan kita, berbatu lebih jauh, lebih maju berbanding dengan kita. Takkan kita nak tengok benda ni berlaku? Hari ini patut kita gunakan Datuk Seri Anwar mempunyai networking antarabangsa, antara yang terkuat di kalangan calon-calon Perdana Menteri yang ada. Kalau misalnya kita jatuhkan Datuk Seri Anwar sekarang, nak gantikan dengan Muhyiddin Yassin, korang nak hadap lagi satu negara di lockdown lagi supaya tidak ada undi tidak percaya di Parlimen. Kalau nak benda ni berlaku, silakan. Ikutlah cakap Papa Gomo ke, Atan Likas ke, Zam Yahya ke, atau mana-mana pihak yang sewaktu dengannya. Tak ada masalah. Kalau dengan menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, naiknya Muhyiddin Yassin boleh membawa pembebasan terhadap Datuk Seri Najib, dah lama dah aku sokong. Betul tak? Pakai akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan ikut nafsu kita saja. Okey?